Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat sekalian, dari kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, kitab Fathul Mu'in yang asal daripada bahasa Arab, kemudian saya terjemah ke bahasa Melayu sebagaimana yang ada di tangan tuan-tuan pada muka surat 59. Kitab ni saya masih terjemah pada bab ibadat. Ibadat ni termasuklah bab bersuci dan juga solat. Solat dengan segala perkara yang berkaitan dengan solat, daripada awal sampailah sembahyang fardu, sunat dan juga lain. Dan masih lagi saya dalam proses terjemah bab ibadat saja. Dan insya-Allah bila siap saya akan cetak kitab ni nanti insya-Allah. Mula daripada PKP dulu, lepas habis PKP balik kepada asal ni tak siap lagi. Maknanya agak lama ambil masa untuk terjemah dengan sebab yang banyak lah. Ya, masalah-masalah masyarakah gitu gini, komitmen yang sangat banyak dan juga lain. Mudah-mudahan kitab ni akan dapat diterjemah dalam masa yang cepat insya-Allah. Pada muka surat 59 disebut situ daripada bahasa Arab, perenggan yang kedua, dia kata wa yu'fa 'an dami nahwi fasdin wa hajmin bi mahallihima wa in kasura. Dimaafkan dari darah umpama berpetik. Fasdin, petik. Petik ini iaitu mengeluarkan darah dari hujung jari dan bekam di tempat keduanya sekalipun banyak. Ya, jadi kita masih bincang berkenaan dengan najis-najis yang dimaafkan, darah, ya, muntah dan juga lain. Jadi dalam hak yang kita bincang ni, banyak dia bincang setakat ni tentang darah. Nah, jadi darah hak yang bentuk macam mana? Darah hak daripada serangga begini, darah daripada gusi, darah daripada gigi, darah daripada binatang yang lain gitu gini, banyak dibincang berkenaan dengan darah. Termasuk darah yang dimaafkan di sini ialah dia kata umpama berpetik. Petik ni istilah kitab Jawi lama. Kalau tuan-tuan rajin belajar kitab Jawi lama, fasdin itu dengan makna berpetik, keluarkan darah daripada ujung jari. Mungkin ambil jarum, lepas tu ambil jari ni, ikat dengan tali ke, ikat dengan kain ke benda ke, biar darah kembang, lepas tu dipung cocok dengan jarum begitu. Ya, sudut ni. Dan juga hajmin, tak, berbekam. Bekam ni alhamdulillah tuan-tuan maklum dan biasa kita buat. Ya, saya pun berbekam, tuan-tuan juga berbekam. Ya, sangat baik untuk kesihatan. Dan Nabi anjurkan supaya berbekam ini. Nah, jadi bila ada sedikit darah tempat berpetik ini, kalau konsep berpetik ini saya tak pasti daripada sudut perubatan adipati, apa pendapat doktor. Tu nak kena tanya doktor lah. Ya, kalau bidang perubatan adipati, ataupun daripada sudut-sudut perubatan yang lain kalau ada, ya, tengok untuk benda, ya, dan apa kesan dia dan juga sebagainya.
Tapi kalau bekam daripada sudut agama, benda ni jelas. Tak? Di tempat keduanya sekalipun banyak. Lepas pada kita bekam berapa topok ni, dia punya cawang dia tu, kak dia tu sini. Bila buat keluar ni ada darah di tempat berbekam tu misalnya, sekalipun banyak jadi dimaafkan. Dalam kitab I'anatul Talibin disebut ada juga pendapat ulama lain kata tok maaf. Tok maaf tu masa bila? Tok maaf ialah kalau dia lebih daripada tempat dia. Bukannya setakat tempat tu saja, tapi dia melampaui tempat berbekam itu. Ataupun macam mengalir siapa ke baju, ataupun siapa tempat yang lain, ni tak dimaafkanlah. Melainkan kalau sedikit saja. Bila berbekam ni, lepas tu bila buka kad dia tu, cawang dia ni mungkin lap dah. Bila lap tu mungkin ada yang nalih sikit, orang kata nalih sikit, tapi sikit je, kena baju. Kalau yang ni sikit tak apa, melekat pada baju pagoda hok dia pakai dalam ke, ataupun nalih siapa kena dia buka baju, bahagian hok berbekam ni dia nalih sikit, kena pada seluar dalam dia misal kata. Kena sikit seluar dalam. Sekejap lagi dia nak singgah dekat masjid tepi tu, nak sembahyang zuhur misal kata. Boleh ke tak? Jadi kalau sedikit dimaafkan. Ni tak apa. Dia kata berikutnya wa tasihhu, dan bila disebut bi mahallihima ini, pada tempat keduanya, masuk tempat keduanya ini, iaitulah tempat yang tempat kena itulah. Masa darah tu keluar, dia juga tetap di situ. Itu dia panggil bi mahallihima, pada tempat keduanya, tempat yang berbekam itu, ataupun tempat yang berpetik situ je, tidak mengalir pada tempat yang lain. Dan ada juga pendapat ulama yang sebut, dia kata masuk tempat dia ni ialah yang biasanya pada adat kebiasaannya, kalau kita berpetik buang darah hujung jari ni ataupun bekam ni, kadang-kadang dia mengalir kok sikit pada adat kebiasaannya. Tu maknanya ini dimaafkan. Ada juga pendapat ulama yang sebut demikian. Apa masuk kata bi mahallihima, pada tempat kedua-duanya itu. Mungkin bila buka cawang ni, yang bekam ni, mungkin dia ada mengalir sikit sebelah tu, tepi tu sikit. Tak apa, dimaafkan. Ayat yang berikutnya dia kata wa tasihhu salatu man adma lasatahu qabla ghuslil fami idza lam yabtali' riqahu fiha li'anna damal lithah ma'fuun anhu binisbati ila riq. Solat orang yang berdarah gusinya sebelum basuh mulut, jika dia tidak menelan air liurnya dalam solat, kerana darah gusi dimaafkan darinya berdasarkan kaitan dengan air liur. Jadi honing pula, ni bab dia ni, yang ini berkenaan dengan orang yang gusi dia berdarah. Gusi dia berdarah. Bila gusi berdarah ni, maknanya mungkin tak apa sihat lah. Bila tak apa sihat tu, dia kena cek klinik gigi lah. Sama dia berkait dengan gigi ataupun gusi. Biasa berdarah. Bila gosok gigi, lepas tu gusi berdarah, mudah berdarah begitu. Mungkin ada masalah kat mana-mana. Kalau doktor gigi dia ada beri sama ada produk, sesuatu produk ataupun bahan-bahan yang lain, alhamdulillah, mana gusi dia tu jadi molek, tak ada masalah lah. Saya kalau dulu-dulu ni mungkin 20 tahun yang lepas, agaknya 20 tahun 30 tahun yang lepas, selalu juga gusi ni biasa berdarah.
kan. Tu. Tapi saya tak ingat ada ada apa nama doktor gigi yang bila kita buat apa nama cek gigi tu dia beri sama ada produk tertentu ataupun saya guna bahan tertentu, alhamdulillah tak ada dah. Mana kalau kita gosok gigi pun tak ada dah kata kejap-kejap keluar darah, kejap-kejap keluar darah begitu. Tak. Baik. Orang yang gusi dia ni biasa berdarah, dia sembahyang. Bila dia sembahyang, sah dah solat dia. Dia kata sah solat dia. Sah solat orang yang berdarah gusinya sebelum basuh mulut. Sebelum basuh mulut. Dia sembahyang, gusi dia berdarah. Tapi dengan syarat dia, jika dia tidak menelan air liurnya dalam solat lah. Kalau dia telan air liur dia dalam solat, hak bercampur dengan darah tu, hening tak sah. Sebab bercampur dengan darah dah. Dia bercampur dengan darah, dia pergi telan. Kalau telan, tu tak sah lah. Kalau dia telan air liur dia saja, air liur dia hak kosong, hak biasa, ni tak ada masalah. Telan air liur. Tapi bila air liur sudah bercampur dengan darah, bercampur dengan darah, dia pergi telan, itu tak sah. Kerana darah gusinya dimaafkan darinya berdasarkan kaitan dengan air liur, maka dimaafkan bercampur darah dengan air liur tadi. Dan tidak dianggap darah ni darah yang asing, sebab dia campur sekali. Jadi kalau dia gusi dia berdarah, syarat dia telan. Dah bila tengah semayang gusi berdarah, nak baca lagi, lepas tu air liur pula berkumpul. Bila liur berkumpul pernah tak dapat tidur, kena telan juga. Kalau telan, jawab dia batal. Tapi kalau gusi dia berdarah, tapi dia boleh kontrol misalnya dia baca ataupun kebetulan rakaat akhir dah. Kita buat contoh mudah. Rakaat akhir dah sembahyang zuhur, apa nama, bila dia baca tahiyat akhir, tiba-tiba dia rasa dengan lidah dia ni air liur dia rasa manis. Kita boleh rasa manis tu. Bila dia rasa manis tu, dia boleh agak ni gusi berdarah dah ni. Lepas tu dia baca tahiyat akhir, dia tak dan telan lagi air liur dia, habiskan bacaan tahiyat, dia habis, lepas tu beri salam. Beri salam. Jadi dia beri salam dalam keadaan gusi dia berdarah, sembahyang dia sah. Lepas beri salam, dia pun duduk beli tisu, tengok gusi dia berdarah. Tak apa. Maknanya sembahyang dia sudah sah. Gitu. Jadi kalau kebetulan tuan-tuan berlaku begini, ataupun orang lain, anak, isteri, suami dan sebagainya, bila berlaku begini, bila dia tanya kepada kita, kena tahulah jawapan dia macam mana. Saya ni tahiyat akhir dah, lepas tu gusi berdarah, rasa dengan lidah, tapi tak ada telan air liur, dia kata rasa manis, tapi dan dia kontrol, dia kawal, dia baca tahiyat, dia pun beri salam. Dia pun dan lepas beri salam, capai tisu, bila duduk tengok penuh dengan darah, misal kata campur dengan air liur, sembahyang dia sah. Gitu. Baik. Masalah yang berikutnya, dia kata walau ra'fa qabla solat wadama fa in raja yanqita'ahu wal waqtu muttasi' intazarhu wa illa tahaffaza kasalisi khilafan liman za'ma intizarah wa in kharaja al waqtu kama tu'akhiru liwusli thawbihi al-mutanajjis wa in kharaja wa yufarriqu biqudrati hadha ala izalati an-najasi min aslihi falazimathu bi khilafihi fi mas'alatina. Masalah yang berikutnya, jika hidung berdarah sebelum solat dan kekal, maka jika dia harap
pendarahan putus. P dengan O tu dia keyboard tu dekat-dekat. Saya silap taik. Ya. Maka jika dia harap pendarahan putus dan waktu masih panjang, nescaya dia kena tunggu. Dan jika tidak, dia kena tahafuz, iaitu ambil sesuatu untuk kawal darah dari keluar, seperti orang yang sentiasa keluar air kencing. Dan ini tidak sama bagi orang ataupun ulama yang sangka bahawa orang ini kena tunggu juga sekalipun keluar waktu, sebagaimana dia melewatkan solat untuk membasuh bajunya yang kena najis sekalipun keluar waktu. Perkara ini ada beza dengan mampunya orang ini, iaitu orang yang solat lewat untuk menghilangkan najis dari asalnya, maka tentulah dia kena hilangkan najis. Berlainan dengan masalah yang kita bincang, iaitu yang berdarah hidung. Ya, yang ni teks ni nampak ada beberapa typo perkataan ya, yang saya kena baiki balik. Saya tak sempat nak saya mock tadi. Nampak ada 3-4 tempat yang kena betulkan balik perkataan dia tu, huruf dan sebagainya. Baik. Jadi ni masalah benda pula ni. Masalah hidung berdarah. Tadi gusi berdarah. Ni hidung pula berdarah. Nah, bila hidung berdarah, ya, bila ni? Sebelum solat. Sebelum solat, ya. Wadama dan kekal. Kekal berdarah ni, ya, sampalah dalam solat. Hidung berdarah ni belum sembahyang, ya, Allahu Akbar. Nah, lepas tu darah ni kekal, ya. Maka jika dia harap pendarahan itu, bila dia harap, mana kena tengok dulu. Tengok gua ni. Kalau dia harap darah hidung ni berhenti, putus ni mana berhenti, ya, dan waktu masih panjang. Waktu masih panjang maknanya masuk waktu masih panjang ni dah. Kekal dalam waktu ni, ya, lepas pada hidung berdarah ni berhenti, dan lagi kalau dia nak sembahyang penuh. Tak? Katalah belum sembahyang zuhur, hidung dia berdarah. Ya, zuhur masuk dah. Nak sembahyang ni, tengok-tengok hidung berdarah. Bila hidung berdarah sebelum solat. Lepas tu berkekalan berdarah ni, dia kata tengok dulu. Tak, tengok dulu. Kalau dia rasa-rasa balik kebiasaan darah ni, darah hidung ni dan berhenti. Tak, dan waktu pula panjang. Maknanya dan kalau lepas pada darah berhenti ni, dia dah sembahyang penuh, waktu banyak lagi zuhur ni. Tak, baru 1:40 baru. Ya, asar lambat lagi. Nuak pun jawabnya dia kata intazarahu, ya, nescaya dia kena tunggu. Tunggu dia kena tunggu darah ni berhenti. Tak, dia kena tunggu darah hidung dia ni berhenti dan dia sembahyang lepas tu. Jadi dah payah sembahyang lagi lah. Tunggu dulu masa pun banyak kan, dan lagi dia boleh agak dah. Mana kalau masuk zuhur ni nak sembahyang darah hidung, mak dia kata mana hidung darah pula, darah hidung panas ni. Lepas tu mak dia suruh anak dia ni baring, dia ambil kain, ambil tisu, dia dilembapkan, tak, lepas tu letak kat hidung kan, letak kat hidung dengan tisu basah, kain basah, ya, ataupun dia ambil dengan cara-cara yang lain, ambil daun dia misal kata, sejuk, lepas tu dibasahkan pulak dalam bekas, ya, sapu pulak pada wis sejuk sikit misalnya, dalam setengah jam kering dah. Tak? Bila kering, jawabnya dia tunggu senang aja. Dia tunggu, dia ada sembahyang lepas pada tu. Senang aja, tunggu saja. Nah, wa illa dia kata, ya, wa illa tahaffaza, dan jika tidak
Jika dia tak harap darah dia ni putus, berhenti, tak harap putus, putus. Biasa kalau hidung berdarah ni lambat ni. Lambat nak berhenti ni. Dan waktu pula panjang, lama. Zuhur masih ada lagi. Dia nak buat macam mana? Dia kata tahaffaza, dia kena tahafuz. Apa maksud tahafuz? Iaitu dia ambil sesuatu untuk kawal darah dari keluar. Ya, mungkin dia ambil daun sirih ke, tak, kalau orang dulu kan dia ambil daun sirih ataupun ambil tisu ataupun kain misal kata, dia sumbat dalam hidung. Dia sumbat dalam hidung supaya tak keluar misal kata. Itu masuk tahfuz. Ya. Bandingan dia macam mana? Dia kata kasalisi, ya, bandingan dia seperti orang yang sentiasa keluar air kencing, dedah, tak, getah pahi dia longgar. Tak ketat, tutup dah. Tapi tak gitu, jenis biasa kecing. Maknanya orang yang biasa kecing ni dia pun sama juga. Ya, dia memang dia kata tak berhenti kecing ni. Ya, sedangkan dia nak sembahyang. Jadi cara dia basuh. Dia basuh kencing dulu. Kalau dia dah kencing, dia basuh kencing. Lepas tu dia pun pakailah pampers orang tua. Kalau dia orang tua, dia pun pakai apa yang patut. Dia pun cepat-cepat ambil wuduk, dia pun sembahyang. Gitu. Ya, ataupun kalau yang berdarah hidung ni, ya, dia katalah darah ni keluar, misal kata keluar, dia basuh tempat darah itu daripada hidung dia, ya, lepas tu dia ambil lah kapas ke, ya, kemudian dia ikat dengan perca kain dan juga lain-lain. Ikutlah. Ataupun dia ambil daun dia misal kata, gulung-gulung dia sumbat dalam hidung. Supaya tak nak bagi keluar. Itu cara yang dia buat. Cara dia buat. Khilafan liman za'ama intizarah wa in kharajal waktu. Ya. Dan ini pendapat yang kata dak payah tunggu ni. Dak payah tunggu tadi sebab dia tahu dah hidung dia ni berdarah. Jadi bila berdarah, nak tunggu macam mana lagi? Jawabnya dia ambil lah benda-benda lain yang boleh kawal darah tu daripada keluar. Dia buat begitu. Pendapat ini dia kata khilafan, tidak sama bagi orang yang ni ulama za'ama intizarah, yang menyangka bahawa orang ini kena tunggu juga. Tunggu betul? Tunggu darah ni kering. Ya, darah ni kering. Ya, wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu. Ya, tunggu sampai bila? Sekalipun keluar waktu, tak payah. Sebab ada juga ulama lain yang kata orang biasa gini dia kena tunggu juga. Dah tunggu dia sampai bila ni? Pukul 3. Darah dah kering lagi. Letak dah daun sirih, daun gitu, daun gini. Ataupun dah baring tadi, letak tisu basah pada hidung, tak kering juga. Tunggu sampai bila ni? Ulama lain kata sekalipun keluar waktu, jangan tunggu. Ya, jangan tunggu. Cara dia kalau darah tu tetap mengalir, ya, maknanya membuatlah apa-apa yang boleh supaya agak-agak darah ni agak terhalang. Kawal sikit dia tak keluar. Sumbatlah dengan kapas ataupun dengan dengan bahan-bahan yang lain. Daun sirih gitu gini ataupun sebagainya. Tengoklah kalau ada petua, orang tua-tua, ya, tak nak bagi darah tu keluar. Itu sepatutnya. Dia kata kama tuakhiru li ghusli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Ya, sebagaimana dia seseorang itu melewatkan solat untuk membasuh bajunya yang kena najis sekalipun keluar waktu. Jadi ning dia balik kepada bandingan orang yang ulama kata tadi hok kena tunggu tadi tu. Ya, dia kata samalah juga macam kalau orang yang baju dia ni kena najis. Baju dia kena najis,
ya, dan dia taduk baju lain. Jadi bila dia taduk baju lain, dia basuhlah baju dia ni. Ya, dia basuh baju ni, dan sebab bila basuh baju ni sekali pun keluar waktu. Gitu. Waktu nak habis dah ni. Nak. Ada yang kata demikian. Ya, maknanya dia kias masalah hidung berdarah ini dengan masalah najis. Nah, dia kias ya masalah hidung berdarah dengan masalah najis. Jadi bila baju dia kena najis, dia lewatkan solat ya, sebab dia nak basuh baju dia dulu. Sekali pun keluar waktu. Gitu. Kalau ada baju lain tak ada masalah dah. Ya, yang kita basuh baju juga tu pasal dia. Sedangkan baju banyak lagi dalam robok tu, hak lain boleh pakai. Ni yang dibuat contoh ni ialah kalau tak ada baju lain. Baju hak ni satu-satunya yang ada. Duduk dalam hutang pula. Dah duduk dalam hutang, lepas tu tak tahulah kena darah apa benda, sehingga seluar dia ni berdarah. Kan? Sedangkan seluar ni lah nak pakai, tak ada seluar lain, duduk dalam hutang. Semayang tengok arah kiblat, nampak dah matahari tu alik barat, tapi baju lain tak ada. Jumpa sungai, jumpa tasik gitu gini, dia pun cabut seluar dia ni pakai spender je. Dia mari masuk dalam hutang ni, bawa expander. Lepas tu lain. Ni dia cabut seluar ni pakai seluar spender saja, dekat-dekat nama tu, lebih kurang. Lepas tu tinggal seluar dalam saja, dia pun gonyoh seluar dia ni tepi sungai. Baik. Dah gonyoh ni sampai bila? Ya, kalau siap molek, dak najis tu hilang, dia pakai balik walaupun dalam keadaan basah dan lagi semayang. Alhamdulillah, tak apa lah. Masa dan waktu. Tapi ada juga pendapat ulama, dia kata sekali pun waktu ni keluar, dia gonyoh gahar-gahar ni, tengok habis waktu zuhur. Itu. Walaupun habis waktu zuhur, ya, dia kata dia hilangkan juga najis itu dan dia pakai seluar tu walaupun lewat gitu. Ni wayah lah, walaupun keluar waktu. Tapi kalau benda tu dan cepat siap pukul 3 tu najis tak ada dah, walaupun dalam kena seluar masih basah, jadi dan dia semayang zuhur dan waktu. Jadi ulama ni dia kias masalah hidung berdarah ni dengan masalah najis tu tadi. Dalam kitab Fathul Muin ni sebut, ya, tak payah tunggu. Tak payah tunggu, ya, dia buat apa yang kita sebut tadi. Dia carilah kain, kapas, apa-apa daun, letak dalam hidung supaya darah tu tak mengalir keluar. Kan? Ini. Dan saya ingat kalau orang yang hidung berdarah, kalau dibuat begitu, rasa boleh kawal lah sekejap. Kan? Boleh kawal sekejap. Cuma tak selesa je bila sepanjang nampak sembuh gitu, dengan ada benda dalam hidung. Ya, untuk sementara waktu 5 minit untuk sembahyang. Baik. Hening kalau hidung berdarah sebelum solat. Hidung berdarah sebelum solat. Kalau hidung berdarah dalam solat, tengah-tengah sembahyang, katalah tengah-tengah sembahyang hidung berdarah. Dan tak kena kepada dia ni daripada darah hidung ni melainkan sedikit. Maknanya mungkin macam mana agaknya, mungkin dia tak perasan, lepas tu kenalah sikit misal kata. Mungkin dia rasa kat mulut dia lain, kat hidung dia lain. Tengok-tengok bila letak tangan dia gitu, kena sikit misal kata, ujung jari, ujung tangan nampak darah sikit. Dalam hati kata, oh hidung darah ni, sikit je. Jawabnya dia dia tak putuskan sembahyang dia tu. Dia tak putuskan sembahyang dia. Walaupun setengah ulama kata keluar tu banyak. Ada mufasil anhum. Ya, maknanya keluar darah tu, hidung berdarah ni
keluar tak gitu. Hendak. Tapi syarat dah kena ya. Tak kena darah tu nitik ke jatuh bawah tu. Tapi kalau misalnya darah keluar tengah sembahyang ni, rasa dia macam je kat hidung ni, dia pun buat gitu misal kata. Tengok-tengok banyak kena. Banyak ni. Kalau banyak honing dia kena berhenti sembahyang. Kalau banyak ya. Hidung berdarah banyak ni, lepas tu buat gitu tengok-tengok banyak ni. Kalau banyak dia wajib berhenti. Hendak. Walau Jumatan dalam kitab yang ada Talibin kata, ya, tak ada dalam kitab ni, dalam kitab yang ada Talibin syarah kepada kitab ni, sekalipun sembahyang Jumaat. Hendak. Dia berhenti. Gitu. Ya. Khilaf liman wahama fihi. Dia tak sama dengan pendapat orang lain lah. Tu kalau berlaku dalam sembahyang Jumaat, duduk kat masjid. Hendak. Hari Jumaat, hari ni Jumaat, tengah hari tadi. Dan sembahyang pula nak ambil pahala sunat ni pakai jubah putih. Jubah putih tengah sembahyang ya, rakaat kedua ke misal kata rasa dia macam kat hidung. Lepas tu buat gini, ingat tak ada benda. Ingat ke ada lalat ke, ada serangga benda ke, rasa lain ni. Tengok-tengok itu, tengok merah ni penuh ni. Kan? Kalau sikit tadi, kalau sikit tak apa. Dia tak berhenti sembahyang. Walaupun hak turun ni mungkin banyak dah kena baju dia ni ya, keluar tak jatuh bawah tu, tapi kenalah atas sejadah itu. Kalau dia buat sejadah, dia pun kena atas kapek masjid. Hendak maknanya ya, sah sembahyang ni. Tapi kalau hak kena kepada dia ni banyak ni, honing dia berhenti ya, dia berhenti walaupun solat Jumaat. Ni disebut dalam kitab Tuhfah ya. Tu kalau dalam solat lah. Kita bincang ni sebelum solat. Hendak. Belum solat todang nak sembahyang. Nak buat macam mana? Dia kata tadi tengok dulu gitu. Tengok dulu. Ya. Kalau boleh berhenti, biar berhenti dulu. Kalau dia kata dah berhenti, warning dia kena ambil benda hak lain tadi tu. Kapas dan jeruk dan lain. Baik. Dia kata wa yufarraqu bi qudrati hadha ala izalati an-najisi min aslihi falazimathu bi khilafihi fi mas'alatina. Ya. Perkara ini apa nama, ada beza. Hendak. Kok dia beza ni, nak beza mana? Nak beza antara masalah hidung berdarah ya, hidung berdarah dengan masalah hak najis tadi itu ya, yang baju bernajis dengan masalah hidung berdarah. Apa beza dia? Beza dia kita sebut tadi apa nama, hak baju kena najis dibasuh kan, sekalipun keluar waktu tu masalah baju hak kena najis. Masalah hidung berdarah, adakah dia kena tunggu walaupun keluar waktu? Tu beza dia ya. Dia kata beza dia ialah biqudrati hadza, dengan mampunya orang ini orang mana? Iaitu orang yang solat lewat untuk menghilangkan najis. Hendak solat lewat untuk menghilangkan najis. Hak baju dia bernajis tadi itu, orang ni dia sembahyang lewat ya. Dia ni benda mampu apa ya, mampu nak hilangkan najis itu. Dia boleh hilangkan najis min aslihi, dari asalnya. Hendak. Daripada asalnya ya, falazimathu, maka tentulah dia kena hilangkan najis. Nak masuk dia benda. Maknanya orang yang baju dia kotor ni atau baju dia bernajis ya, dia boleh hilangkan najis ni daripada awal. Najis daripada awal sebab benda, sebab bila kain dia apa nama, kena najis ya, warning kain dia kena najis.
Jadi bila kena najis, ya, dibasuh je lah. Nak, tu dibasuh je lah. Jadi pasal dia nak kena tunggunya sampai keluar waktu. Ya. Dia lain dengan dia kata bi khilafi fi mas'alatina, berbeza dengan masalah yang kita bincang, iaitu yang berdarah hidung ini. Ya, yang berdarah hidung ini dia ada beza. Ya. Sebab dia sebab orang yang hidung dia berdarah, orang yang hidung dia berdarah, dia tak mampu nak hilangkan hidung berdarah ni. Nak stop boleh tak? Tak boleh ni. Tak boleh. Hidung berdarah. Jadi dia tak wajib berhenti. Dia kena teruslah sembahyang. Dia terus sembahyang dengan cara kontrol tadi. Ambil benda lain, kan? Ambil benda lain tu kontrol. Sebab benda tu mengalir. Dia boleh stop tak? Dia boleh stop ni. Kalau baju yang kena najis tadi, ni senang je, baju kena najis basuh je lah. Tu beza dia. Jadi pasal dia nak kena sampai keluar waktu. Ya. Ataukah lah basuh baju tu sampai keluar waktu. Benda dah ada dah kotor situ, basuh lah. Bila dah kering, bila najis dah hilang, pakai walaupun dia kena basuh, lepas tu semayang. Benda masalahnya. Tu dia lain dia kata. Sedangkan hidung yang berdarah ni, dia tolong nak kontrol ni. Ya, tolong nak kontrol. Jadi bila tolong nak kontrol, ya, dia tubik mengalir semua darah hidung ni. Jadi dia bukan kata boleh tutup itu lalu tak. Jadi dia ambil bahan lain untuk kawal saja daripada terus mengalir. Ni lain masalah dia. Jadi hukum qiyas baju kena najis tadi dengan hidung berdarah ni, kalau dalam bahasa usul fiqh dia panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas dengan ada beza. Tak kena qiyas tu. Kan? Ni mana bila ulama ni bila dia sebut, dia bincang ni dalam sikit dia punya perbahasan dia tu. Bukannya dengan mudah nak qiyas gitu, nak qiyas gini. Tak. Ya, sebab bila nak qiyas ni kena tengok daripada banyak sudut. Kalau qiyas mal fariq, qiyas ya satu masalah kepada masalah yang lain, sedangkan dia beza, lepas tu tak kena qiyas tu. Ya, itu kalau ikut usul fiqh. Habis bab hidung berdarah. Pada muka surat yang berikutnya, muka surat 60. Ya, pada muka surat 60 dia kata wa an qalili tinin. Ya, tengok bahasa Arab dia tu, saya baca sikit. Wa an qalili tinin mahalla mururin mutayaqqinin najasatuhu walau bi mughallazin lil masyaqqah ma lam tabqa ainuha mutamayyizah. Dan dimaafkan dari sedikit tanah, ya, tin ini tanah seluk tanah lumpur. Tin tanah lumpur, ya, dan lain tempat lalu yang diyakini najisnya, ya, najis benda, iaitulah pada baju dan badan. Gitu. Maknanya dia tahu tempat lalu ni, lorong jalan ni memang najis. Najis ni pasal dia ada binatang sini, lembu, kambing, babi, anjing lalu sini. Jadi kalau tanah ni, ya, memang kena, tapi sikit je mucik pada baju dia, pada kaki seluar dia, pada badan, ya, dimaafkan sedikit. Ya, sikit banyak ni balik kepada hak kita bincang dululah. Ya, setakat mana ada hak kata balik kepada uruf kebiasaan. Orang kata banyak ke sikit ni, sikit je ni, maka dianggap sikit lah, balik pada uruf kebiasaan. Itu mudah. Kalau sampai pada tahap 5 sen, duit 5 sen, besar 5 sen tu, nampak je banyak juga tu. Kalau sampai tapak tangan tu nebeng sangat lah. Kalau besar tapak tangan sikit, berat tu. Kita anggap tengok pada kain
pelekat nak mari sembahyang masjid seorang, tahu dah jalan ni ada dah. Ada ayam, itik, lembu, kambing, ya, termasuk anjing pun ada, kadang-kadang sekali-sekala babi pun nitah juga. Maknanya ya, dimaafkan daripada sedikit tanah tu, tempat lalu. Hok yakin najis ni. Yakin najis. Walau bi mughallazin, sekalipun najis mughallazah. Pasal dia dimaafkan lil masyaqqah, kerana sukar jaga kan. Kadang-kadang hok baru ni saya lalu ikut mau cili baru ni waktu maghrib kalau tak silap nak pergi satu masjid ataupun surau, ya, tengok-tengok anak babi ni tak sekor depan tu. Waktu garik waktu dia lah. Waktu dia pun ya, waktu orang mai restoran pun ya juga, sama-sama berlawan. Dia pun tubik, kawan pun tubik juga maknanya. Waktu maghrib ni. Ya. Jadi dia pun netah ikut tu, lepas hujang pula. Lepas hujang, lalu depan. Dah kan nak kena lalu ikut lain pula. Kalau dulu kena ikut lain, jawabnya payah pula main jalan besar ni. Warning dipanggil dimaafkan. Pasal dia lil masyaqqah, kerana sukar jaga. Tak jaga pun dah kena letak security guard. Hendak je pergi jaga tu tak mau babi ni tak jalan ni. Ya, memang tempat dia dah. Tu. Memang tempat dia dah. Ya. Jadi kalau warning dia kata dimaafkan. Ya. Kerana sukar jaga. Tapi malam tabqa ainuha mutamayyizah. Ya, selama mana tidak kekal ain benda yang boleh dibezakan. Hendak kecuali kalau nampak tai itu sepek. Dah tai kambing, tai ayam, tai anjing sepek nekat pada seluar, pada baju. Tu dah boleh lah. Hendak, tapi kalau tanah lumpur jalan raya ni kena pada tubuh, pada badan, pada baju, dimaafkan. Tak apa. Ni. Orang ni yang kadang-kadang orang tak tahu. Ya, tanya soalan kepada saya ni macam-macam. Kau masuk email, hok tanya ikut tu, tanya ikut ni. Tak, ustaz, kereta ni kena samak ke tak? Kereta kena samak. Bukan kereta nak semayang kan? Tak, kereta nak semayang apa nak samak ke dia ni? Ya, dah disamak tu masuk dia sebab dia was-was. Sebab kereta tu masuk dalam, lepas daripada jalan raya ni, tak, masuk dalam kawasan rumah pula. Masuk dalam kawasan rumah. Dah bila masuk kawasan rumah, tempat letak parking di situ, anak-anak main gitu gini tayar golek maknanya tu yang dia tanya nak samak ke tak tu. Masuk dia. Tak payah, tak wajib. Kena pula kalau lalu, tak, apa nama, nampak merah atas highway ni. Benda ni monyet ke babi ni. Kalau mau bakar monyet boleh tahan sikit. Tak, kalau babi kau nak jauh tengok dia daripada jauh tu lagi pusing dah. Buat dua lorong aja. Nampak merah situ. Tak, ni merah ni benda ni. Lembu ke monyet ke kera ke babi ke benda ni. Ya. Kalau nampak monyet maknanya dekat sikit dah apa. Tak. Tapi kalau nampak babi, kalau boleh nak kena ikut nung maknanya. Tapi sebab dia rider je. Ya, kalau boleh nak tepang, maknanya nak ikut jalan tu, pus masuk balik ikut tu kalau ikut highway. Dengan babi ikut jauh selalu. Ya. Tapi dia mana dimaafkan. Dengan syarat jangan kalau nampak tepek stoko daging melekat pada tayar, contohnya pada baju, pada kain, tu lain sebab memang dia punya tu lil masyaqqah dia kata. Sebab masyaqqah. Kaedah dia al masyaqqatu tajribu taysir. Bila masyaqqah dia jadi mudah, menjadi mudah. Tapi syarat dia juga malam tabqu ainuha mutamayyizah. Selama mana dak kekal ain dia tu boleh beza. Nampak ni stepek pada baju, pada kain, ni benda ni ke daging hok pada jalan raya tadi. Tak, daging hok masa kita lalu dengan motor tadi ada bakar benda tak tahu tepi jalan tu. Tu kalau boleh beza dia tu tak boleh, tak dimaafkan lah. Tak.
Wa yakhtalifu dhalika bil waqti wa mahallihi min as-sawbi wal badan. Dan perkara ini, iaitu najis yang dimaafkan ini, berubah dengan waktu. Tengok, iaitu dimaafkan di musim hujan. Musim hujan, bulan 11, bulan 12. Lagi dah payah. Ada hujan sama, bila hujan sama kot, Nabi surah masjid, air mengecil sama. Ya, musim hujan dimaafkan. Tak dimaafkan di musim panas. Biasanya tak, tempat dari pakaian dan badan, iaitu dimaafkan pada hujung bawah pakaian, tak dimaafkan pada bahagian atas pakaian. Ya, kalau kena bahagian seluar bawah, dekat kaki seluar, tak apa. Pakai kepelekat, ngecik bahagian bawah, tak apa. Tapi kalau ngecik bahagian atas, nampak jelas ni hendak ngecik kuat, ya. Maknanya lalu kereta, air ni simbah sampai kena atas ni. Lepas tu tak ada maaf lah. Tapi kalau setakat ngecik bahagian bawah kepelekat, seluar honing dimaafkan. Nak? Baik. Wa idza ta'ayyana 'ainun najasah fi at-tariq walau mawati kalbin fala yu'fa anha. Dia kata, ya. Wa in amati at-tariq 'ala al-awjuh. Ya. Dan apabila tertentu, iaitulah boleh beza ain benda najis di jalan. Hendak nampak benda tu stokor, tahi, darah, bakai, tak. Sekalipun di tempat lalu anjing, ya. Dalam kitab Tuhfah Fathul Jawad Nihayat Selamat Talik dalam tidak sebut tentang tempat lalu anjing ini. Oleh itu elok digugurkan takhsis ini. Saya katalah berdasarkan kitab I'anah, ya, bila tertentu ain najis ini, ya, nampak dakilah kambing ke, bekas tahi mereka, bekas bakai mereka, kalau boleh beza, maka tidak dimaafkan darinya. Tak dimaaf kalau boleh beza, kan? Sekalipun najis meratai di jalan, najis banyak ni, najis banyak, tengok-tengok tepek pada kain, pada tubuh, nampak stokor tu, tahi tu. Bila nampak stokor, hendak aning, tidak, bila boleh beza, tidak dimaafkan. Menurut pendapat yang aujuh, dia kata pendapat yang aujuh, ya. Wa afta syekhuna fi tariqin la tina biha bal fiha qadrul adami wa rasul kilab wal bahaim wa qad asbah al matar bil afi inda masyaqqatil ihtiraz. Kani selagi, dan guru kami iaitulah Ibn Hajar. Ibn Hajar kata diberi fatwa tentang jalan yang tidak ada tanah. Jalan yang tidak ada tanah. Nah, bukan tanah ni penuh dengan benda. Ada tahi manusia, siapa dah berok situ. Nah, tahi anjing dan binatang lain. Sedangkan jalan sudah kena hujan. Ya. Ni jalan tempat lalu ni tanah tak ada. Mungkin jalan tak. Nah, lepas tu apa nama, ada pula tahi ni, najis ni, binatang gitu gini macam-macam. Jalan pula kena hujan. Dia kata benda, Ibn Hajar kata bahawa ia dimaafkan ketika sukar untuk menjaganya. Kan? Dimaafkan. Fatwa dengan benda, fatwa bil afi, dimaafkan inda masyaqqatil ihtiras, bila payah nak jaga gitu. Jadi kalau time bulan 11, bulan 12, misal kata, tak, ni jalan depan ni katalah ada apa nama, bekas bakai kambing, tak, ataupun tahi gitu gening, ya. Lepas tu hujan pula, nak mari lalu ladang gitu gening, bila payah nak jaga, dia kata Ibn Hajar, dimaafkan. Kalau payah nak jaga, mercik lah, terkena lah, tak apa. Jadi kalau ambil fatwa ni mudah, kan? Mudah. Tapi time hujan, time hujan. Kalau time kering, kemarau gini boleh elok, lepas tu kena elok lah. Tapi kalau musim hujan, lepas tu pulak penuh dengan tahi apa semua ni, bakar ni, kena pulak payah nak jaga, dia panggil dimaafkan. Jadi kalau tu boleh ambil pendapat ni, tak? Senang. Tu. Ya, fiqh ni kalau tahu,
senang. Bukan kita sengaja nak cari benda-benda yang nak mudah tak, tapi memang ada pendapat ulama sebut demikian. Kan? Jadi pendapat ni boleh pakai. Tak payahlah. Kalau time biasa-biasa gini, time biasa-biasa kering kontan begini, tengok tahi stoko tu ambil pendapat ni, tu tak boleh lah. Tu tak najis. Kan? Tapi kalau payah nak jaga, boleh. Ni. Kemudian disebut kaidatun muhimmah. Kaedah yang penting yang insya-Allah kita tengok dalam kuliah akan datang. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.